الحمد لله الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي أمه سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وتريات الأغيار ومفتاح باب السيار، وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Selain jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan segala suruhannya dan tinggal segala larangannya. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia ialah orang yang bertakwa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembahyang itu tiang agama. As-salatu imanuddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hamaddin. Maksudnya, sembahyang adalah tiang agama. Barang siapa mengerjakan berarti ia melaksanakan agama, dan siapa yang meninggalkannya berarti ia telah meruntuhkan agama. Ada satu kali malaikat Jibril tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling mulia aku dengan kamu ya Rasulullah?" Maka jawab Rasulullah, "Akulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Dan malaikat Jibril tanya pula, "Siapakah yang paling mulia kamu dengan syurga?" Maka Rasulullah jawab, "Akulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Dan malaikat Jibril tanya pula Rasulullah, "Siapakah yang paling mulia kamu dengan arasy ilahi ya Rasulullah?" Maka Rasulullah jawab, "Akulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala." Dan malaikat Jibril tanya Rasulullah, "Siapakah yang paling mulia Rasulullah dengan agama?" Maka Rasulullah jawab, "Yang paling mulia adalah agama Allah Subhanahu wa taala." Kita alhamdulillah nikmat yang paling besar sekali, iaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Maka jagalah kita baik-baik. Oleh itu, mengetahui seorang itu baik atau jahat di kalangan umat Islam adalah dilihat dari sembahyangnya. Jika sembahyangnya baik dengan khusyuk tawaduk, maka ia adalah seorang yang baik. Maka jika sebaliknya, bagi orang yang tidak sembahyang, seesok pada masa nanti kepala ia tak ada dah. Sebab kerana di atas dunia ni dia tak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Esok orang tak sembahyang ni, ia akan jadi muka babi dah. Maka kita fikir kalah dah. Macam mana kita nak selamat diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu jauh daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang pertama disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yuhasabu 'ala al-insani yawm al-qiyamah as-salat, wa idza sulihat amaluhu, wa idza fasadat amaluhu. Amalan yang pertama apabila kita mati disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tanya kita bab sembahyang. Wa idza sulihan amaluhu, jika sembahyang kita sempurna, maka amalan sempurna. Maka amalan lain pun sempurna juga. Wa idza fasadat amaluhu, jika sembahyang kita tak sempurna, maka amalan lain pun tidak sempurna juga. Dan tersebut dalam kitab Az-Zawajir susunan Ahmad bin Hasan Hashami, ada hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Nabi SAW bersabda, siapa jaga semaya Tuhan kami 5 istimewa. Yang pertamanya mudah rezeki. Yang keduanya lepas azab seksa kubur. Macam mana kita nak selamat daripada azab seksa kubur? Maka banyaklah kita baca surah Tabarih tiap-tiap malam. Yang ketiganya, terima amalan sebelah tangan kanan di pada masa nanti. Yang keempatnya, titik siratal mustaqim seperti kilat. Yang kelimanya, masuk syurga tanpa hisab. Adapun 5 perkara disiksa di dunia bagi orang yang tidak sembahyang. 1, menghilangkan keberkatan umurnya. Yang keduanya, menghapuskan tanda orang soleh di mukanya. Yang ketiganya, setiap amalan yang dilakukan itu tidak dikurniakan kebaikan oleh Allah SWT. Yang keempatnya, doanya tidak diangkat ke langit. Yang kelima, tidak dikira dari bahagian doa orang-orang saleh. Dan 3 perkara siksa ketika mati. Pertamanya, mati dalam keadaan hina. Yang keduanya, mati dengan keadaan lapar. Yang ketiganya, mati dalam keadaan dahaga. Sekalipun kalau diberi air sedunia ini tidak dapat menghilangkan dahaga itu. Manakala 3 perkara seksa di dalam kubur nanti. 1, disempitkan kubur sehingga berselisih tulang rusuknya. Yang keduanya, dinyalakan api di dalam kuburnya hingga tergelumpar dengannya siang dan malam. Yang ketiganya, didatangkan kepadanya ular yang bernamanya Sujaul Aqra, yang buta dan berapi matanya. Kukunya dari besi dan panjangnya sama dengan perjalanan sehari. Seterusnya, 3 perkara siksa setelah keluar dari kubur. Pertamanya, menyusahkan timbangan amalannya. Yang keduanya, Allah murkainya. Yang ketiganya, dimasukkan ke dalam neraka Allah SWT. Sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, Allah tidak mengambil peduli kamu sebagaimana kamu di dunia dahulu tidak mengambil pedulikan haknya. Maka hari ini kamu terputus dari rahmat Allah SWT. Riwayatkan pula bahawa di dalam neraka Jahannam itu ada sebuah lambah yang bernama Lamlam yang berisi dengan berbagai jenis ular yang besar. Tiap ular tersebut seperti leher unta, panjangnya sudah perjalanan sebulan. Mematukkan orang yang meninggalkan sembahyang, maka mendidihlah orang yang berkena bisa itu selama 70 tahun. Kemudian gugur pula dagingnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-murad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Saya nak bagi satu kisah di negeri Arab dia. Ada satu ketika ada keluarga, anak dengan ayah ni duduk makan dia. Ayah dia ni seorang muka putih dah, cuci bersih. Tiba-tiba dia duduk makan nasi dah, ada buah kayu. Tiba-tiba ayah dia sakit dah, sakit perut, nak masuk dalam bilik air. Apabila masuk dalam bilik air, anak dia duduk tunggu lama. Lama-lama kan duduk tunggu ayah dia duduk tubik. Apabila dia pergi tengok ayah dia, mati dah. Muka dia ni duduk dalam kepala yamir dah. Lepas tu dia tengok muka ayah dia tak cek, warna hitam, kejut. Maka dia menangis dah, sayang kepada ayah dia. Maka anak dia bertanya ibu, wahai ibu, sebab apa Tuhan tunjuk ayah dia ni? Maka ibu jawab, ayah dia ni tak pernah semaya dah. Kalau kita jaga-jagalah anak diri kita dah. Kalau kita sayang, kita suruh anak-anak kita dah. Esok-esok ada satu kumpulan tentara. Apabila dua ibu bapa nak masuk syurga dah, di kaki siratal mustaqim, masuk syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, hamba mana dia? Mereka kedua ni, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala nak masuk dari syurga. Maka anak dia jawab, ya Rabbi, dia tak pernah suruh aku dah. Baca Quran, tak pernah suruh aku puasa, tak pernah suruh aku semaya dah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala suruh para malaikat tejek dia masuk dalam api neraka Jahannam semula dah.
Maka kita jaga-jagalah anak-anak kita dah. Mudah-mudahan kita akan bersama Rasulullah di dalam syurga nanti. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma ansur al-Islam wal muslimin fi Suriya, fi Palestin, fi Wuhan, fi Thailand, fi Fatani, fi kulli makan. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.